Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok apa perbezaan antara wet clutch dengan dry clutch. Memang sekali kita dengar je, kita tahulah wet clutch ni maknanya clutch tu dia basah dengan minyak dan dry clutch pula dia tak duduk dalam minyak. Tapi kenapa ada manufacturer yang pilih untuk guna dry clutch dan kenapa ada pula yang guna wet clutch dalam kereta dia orang? Contoh kalau kita ambil model-model Volkswagen. Kalau model sekarang kan, Golf GTI dia guna wet clutch untuk dia punya dual clutch transmission. Tapi Golf TSI yang 1.4 liter tu pula, Volkswagen guna dry clutch untuk gearbox dia. Jadi kenapa ada perbezaan macam ni pula kan? Kalau kata wet clutch bagus, guna je lah semua wet clutch. Kalau kata dry clutch bagus, gunalah untuk semua model kan? Jadi kenapa ada pula perbezaan yang macam ni? Dan antara dua jenis ni pula, mana satu yang lagi cepat rosak? Okey, jom kita tengok. Okey, pertama sekali, clutch ni adalah satu komponen yang sangat penting dalam drivetrain sesebuah kereta. Clutch ni lah yang berfungsi untuk menyambungkan power dari enjin kita dengan gearbox. Kalau tak ada clutch ni, kereta kita sama ada tak bergerak langsung ataupun kalau dah bergerak, dia tak boleh nak stop. Dan kalau boleh bergerak tu pun, tak boleh nak tukar gear. Sebab clutch ni yang akan pisahkan kejap power dari enjin tu untuk bagi kita tukar gear. Jadi tak kira enjin kita power macam mana pun, kalau clutch ni tak berfungsi sebaik mungkin, power tu tak akan sampai ke gearbox dan tak akan sampailah dekat tayar kita. Dan clutch ni sendiri ada beberapa komponen dan satu komponen yang paling penting bagi saya adalah clutch plate. Clutch plate ni kalau kita tengok dari jauh, rupa dia macam kayu je. Tapi sebenarnya dia dibuat dari cast iron dan dia bergantung jugalah sebenarnya. Kalau clutch plate yang performance punya, material dia memang lagi canggih lah. Dan clutch plate ni dia kena sangat kuat sebab plate ni yang duduk antara permukaan flywheel dari enjin kita dan gearbox punya input. Jadi bila kita tekan clutch tu, sebenarnya apa yang kita buat adalah kita jarakkan clutch plate ni dengan flywheel. Jadi masa tu power dari enjin tak sampai ke gearbox. Masa tu bolehlah kita tukar-tukar gear. Kalau gearbox DCT atau dual clutch transmission ni, konsep ni sama je macam kereta manual, cuma bukan kita yang manually control clutch plate tu. Sistem elektronik kereta yang akan control sendiri. Tapi prinsip operasi dia tetap sama. Bila nak tukar gear, power kena disengage dengan gearbox. Dan kalau kita bawa kereta manual, kadang-kadang dekat bukit tu kita akan cuba balance kereta tu, betul tak? Cara dia adalah kita balancekan minyak dengan clutch. Kalau boleh buat benda ni maknanya terror lah kan. Tapi apa yang kita buat tu sebenarnya adalah kita ubah jarak antara clutch plate dengan flywheel engine kita. Dan kalau asyik buat macam ni, memang clutch plate tu cepat haus. Jadi nak buat boleh, cuma jangan selalu. Dan term wet clutch ni maknanya keseluruhan assembly ni tenggelam dengan minyak gearbox. Kalau tak tenggelam pun sepanjang masa akan ada minyak clutch dekat atas permukaan dia. Dan kalau anda risau minyak tu akan menyebabkan clutch tu tak dapat melekat pada flywheel, anda jangan risau. Dia masih boleh berfungsi dengan baik. Kalau wet clutch pula, maknanya tak ada guna minyak lah. Biasanya kalau dekat kereta, kita tak nampak clutch ni sebab dia duduk dalam gearbox assembly tu. Cuma kalau dalam motor, kalau kita guna clutch cap yang transparent tu, kita bolehlah nampak macam mana dry clutch ni berfungsi. Sebenarnya dry clutch dengan wet clutch ni ada kelebihan masing-masing. Wet clutch ni digunakan biasanya supaya haba yang banyak dari friction antara clutch plate tu dapat dibawa ke tempat lain oleh minyak ni. Jadi wet clutch akan lebih tahan panas. Kesannya wet clutch ni boleh digunakan untuk enjin yang power output dengan torque dia besar. Cuma masalah wet clutch ni adalah sebab dia nak guna minyak tu, manufacturer kena pasang pump minyak untuk circulate minyak tu. Jadi first, banyaklah komponen, maknanya kos akan naik. Dan satu lagi, pump tu sendiri nak kena guna power kan. Power nak datang dari mana? Nak kena ambil dari enjin juga. Kalau ambil dari bateri pun, power bateri tu alternator yang cas. Jadi sebenarnya kita sedut power dari enjin juga. Jadi ini yang kita panggil sebagai parasitic loss. Maknanya tenaga yang kita sedut dari enjin yang bukan kita guna untuk gerakkan kereta tu. Satu lagi isu dengan wet clutch ni adalah disebabkan clutch plate dia menggunakan friction untuk berfungsi, mesti satu masa nanti akan ada material yang hilang lah daripada clutch plate tu. Maknanya dia akan terhakis lah. Dan partikel-partikel ni akan pergi dekat minyak dan kemudian pula minyak ni akan circulate pergi mana pun kita tak tahu partikel tu. Tapi mesti ada filter kan? Maknanya filter pun kena ganti. Tambah lagi kos. Jadi itulah isu dengan wet clutch ni.
Memang betul boleh guna untuk enjin yang power, tapi sistem dia lebih complicated. Untuk dry clutch pula, sistem dia sangat simple. Tak perlu ada minyak tambahan pun. Jadi kalau clutch plate ni bergesel dengan flywheel dan ada sepihan yang tercabut, sepihan ni jatuh ke bawah lah. Dia takkan kacau sistem-sistem lain. Cuma masalah dengan dry clutch ni adalah dia cepat panas, sebab memang tak ada apa-apa yang boleh bawa haba ni pergi dari situ. Kalau wet clutch tadi ada minyak yang boleh bawa haba tu kan. Dry clutch tak ada apa-apa. Jadi haba akan terkumpul dekat situ. Tapi walaupun dia cepat panas, kelebihan dry clutch yang paling penting sekali adalah disebabkan dia ni tak guna pump untuk pump minyak, sistem tu tak sedut apa-apa power daripada enjin. Jadi tak ada parasitic loss dekat clutch ni. Jadi kalau anda fikirkan, itu yang dilema tu. Kalau tak nak parasitic loss, dia tak tahan panas. Kalau nak tahan panas, ada parasitic loss. Macam mana nak buat decision tu? Bagi saya, kalau nak decide nak pakai yang mana, kena tengok power rating engine tu. Dan yang paling penting sekali, kena testing dan testing. Mesti buat testing sampai jutaan kilometer dan jutaan kali tukar gear, baru boleh pasang dekat kereta tu. Makan tahun lah testing ni. Kalau ingat dulu, Volkswagen pernah guna dry clutch dekat kereta-kereta Passat. Ini dulu punya cerita lah. Passat ni kira power jugalah enjin dia. Dekat Europe sana, dia orang guna dry clutch juga, tapi tak ada masalah pun. Cuma bila masuk Malaysia jadi isu. Dan lepas tu dia orang tukar guna wet clutch, dah selesai masalah gearbox tu. Dia orang kata masalah ni disebabkan ada satu actuator dalam mechatronic system dia fail lah. Jadi sebab tu kira logik lah, macam enjin yang power macam Golf GTI, dia orang guna wet clutch. Untuk Golf yang 1.4 tu tak power sangat, enjin dia macam GTI, jadi guna dry clutch pun dah cukup. At least saya tak dengar lah apa-apa masalah sekarang ni. Kalau korang ada pengalaman, boleh komen dekat bawah. Tapi walaupun kita kata tadi wet clutch untuk enjin power, dry clutch untuk enjin kurang power, dalam competitive racing, contohnya MotoGP, dia orang tetap guna dry clutch ni. Sebabnya simple je, sebab dia orang nak setiap horsepower yang enjin tu boleh bagi. Jadi kalau guna power ni untuk run pump untuk wet clutch tu, hilanglah advantage power tu. Lagipun dalam racing ni, anytime dia boleh tukar part tu. Bukan macam kereta harian kita kan. Jadi baik dia orang tukar part tu selalu daripada guna wet clutch yang menyebabkan enjin tak cukup power. Jadi dry clutch ni walaupun kita rasa tak bagus, dia ada kelebihan dia yang tersendiri. Jadi kalau dibagi pilihan nak dry clutch ke nak wet clutch, korang nak pakai yang mana satu? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.